Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Baik, pada hari ini kita nak membuat flatbread ataupun ada orang panggil sebagai Turkish bread. Okey, di hadapan anda semua adalah bahan-bahan yang kita akan sediakan, tapi saya dah sediakan list. Okey, anda boleh follow yang ini. Okey, ada beberapa senarai bahan-bahan yang diperlukan seperti di dalam list ini, so korang boleh copy paste lah. Jadi pertama, kita sediakan mug standard size dan kita akan masukkan 3 mak tepung, 1 sudu gula, kemudian 1 sudu teh garam, okey, dan seterusnya 1 sudu teh yeast segera, 1 biji telur, dan jangan lupa dibasuh, serta 4 sudu susu tepung. Okey, dan kita juga perlukan olive oil. Okay, extra virgin ke apa tak ada masalah. Dan kalau korang tak ada olive oil, korang boleh guna juga margarine semacam biasalah. 1 sudu juga ada punya sukatan. Okay, dan sebelum tu kita sediakan mug kita untuk sukat tepung. Okay, sebenarnya resepi ni sama je macam saya buat roti canai dulu. Saya guna mug yang sama dan juga kaedah sukatan yang sama, iaitu 3 sukatan mug. Okay, kita ambilkan tepung, masukkan. Right, saya cepatkan video ni. Okey, baru nampak proses dia cepat sikit. Kalau tak, video ni akan jadi lama sangat. Okey, dan setelah kita siapkan 3 mug tepung, so kita masukkan gula bukan di dalam tepung tetapi di dalam mug, sebab nanti kita akan mixturekan gula, air dan juga yeast untuk mempercepatkan proses yeast tu bertindak. Okey, tapi sebelum tu kita tuang dulu garam di dalam adunan tepung, dan masukkan telur, sebiji telur. Okey, selepas daripada tu kita masukkan minyak, olive oil ni. Masukkan lebih kurang 1 sudu. Seperti yang saya cakap tadi, kalau tak ada olive oil, boleh juga gunakan margarine. Alright, gunakan margarine. Tetapi kalau dalam resepi Turkish bread, biasanya diorang akan guna olive oil, dan ada beberapa lagi lah, tapi ni yang paling basic lah. Ada nama tempat yang panggil Turkish bread, ada nama tempat panggil just flat bread. Tapi tak ada masalah, lebih kurang sama je. Kemudian apa yang buat, kita akan ratakan dulu, kacau-kacau dulu adunan tersebut, sehingga sebati. Dan sambil kita nak kacau-kacau tepung tadi dengan telur dan lain-lain, kita sediakan dulu adunan yeast. In this case, saya letakkan 1 sudu teh yeast segera. Korang boleh letak lebih juga, tak ada masalah. Kalau nak lagi kembang dia punya roti, letak lebih lah. Tapi ikut pengalaman saya, 1 saja dah cukup untuk memudahkan saya membuat resepi ni. Kemudian tuangkan lebih kurang 3/4. In this case kurang sikit. Air suam, dan kacau-kacau bersama dengan gula tadilah. Dan kita akan biarkan air tersebut sehinggalah dia menghasilkan buih-buih. In this case dia belum lagi lah. Kita akan biarkan sehingga yeast tu bertindak balas dan dia akan menghasilkan sedikit buih. Dan sebelum kita sampaikan, kalau nak anggarkan, lebih kurang 10 ke 15 minit lah untuk biarkan air tu. Sambil-sambil nak tunggu 10-15 minit tu, bolehlah gaul-gaulkan dulu tepung tersebut sehingga semua adunan sebati. Dan dah sudah, kita masukkan susu tepung tadi, lebih kurang 4 sudu susu tepung, dan gaulkan ke dalam adunan. Dah sudah. Saya lagi prefer pakai tangan lah. Pakai tangan lagi senang supaya adunan tu lebih mudah sebati lah. Dah sudah. Lebih kurang saya biarkan air tu lebih kurang 10 minit. Kalau dah nampak sedikit buih-buih yang dah naik itu kan, itu maksudnya yeast sudah bertindak balas lah. Buatkan lubang di tengah dan tuangkan air di tengah-tengah.
Untuk sukatan ni saya belum saya tak sukat 3/4 lagi, saya sukat rendah sedikit. Dan kalau tak cukup air, bolehlah kita akan tambah sikit demi sedikit. Okey, kalau boleh jangan tuang sekali banyak, kecuali orang kata tuang sikit dan tengok pada keadaan tepung tersebut, dan kita akan uli sehinggalah membentuk dough yang sekata. Okay, in this case sukatan tu tak cukup lagi air, jadi saya pun tambahkan air selepas tu. Tapi sebelum tu gaul-gaul dahulu. Okay, gaul-gaul sekata macam ni. Then rasa tengok macam kering lagi kan, so bolehlah tambah air. Okay, saya tambah lagi sikit. Saya ambil lagi air suam. Kebetulan kuku ada sebelah, saya tekan je lah. Okay, tuang sikit demi sedikit dan gaul. Begitulah cara untuk kita kawal supaya tidak terlalu lembik. Dia punya dough tidak terlalu lembik. Kebanyakan kadang especially macam first timer buat, mesti kadang air terlebih lah, lembik lah, dough tu tak jadilah kan. Okay, so saya buat video ni step by step, so korang boleh tengok. Even first timer pun boleh buat benda ni, tak ada masalah. Okay, so uli, tak cukup tambah lagi air. Okay, uli sehinggalah dia membentuk dough dan tepung tak lagi lekat di tangan. Okay, orang cakap apa, kita pegang dah macam pegang tanah liat. Nampak tu. Okay, ni memang lama jugalah, lebih kurang 10 minit jugalah saya uli benda ni. So korang dah boleh nampak dah tu, dia punya kata dough tu dah nampak cantik. Okay, dia dah sebati. Alright. Okay, saya akan tunjukkan dalam lebih close up selepas ni. Okay, so nampak bila pegang tu dia dah, orang kata apa, dah nice lah. Dekat mana air tu dah sebati dengan tepung tu kan, dah jadi dough. So saya uli lagi sehinggalah dia lembut dan orang kata apa, lembab-lembab macam tu. Dia tak terlalu kering. Okay, kalau kering nanti dia tak berapa cantik. Right, so bila kita sendiri boleh rasa lah dia punya, orang kata macam tu, nampak just nice saja. Okay, dia punya texture tepung tu just nice. So kita buatkan bulatan, kita lepas tenya-tenya macam ni, buatkan sedikit bulatan dan tinggalkan dalam mangkuk bertutup. Okay, dan kita akan biarkan dia rest ataupun bagi yeast tu bertindak lebih kurang 30 minit. Okay, so ni sekarang saya tunjuk proses macam mana nak buat dia punya bulatan tu. Ni cincai sebenarnya. Okay, letak. Okay, dan tutup lah. Kalau korang perasan, saya guna mangkuk yang sama. Orang kata mangkuk ni dah bersama saya agak lama Okay, sejak video roti canai tu saya pakai mangkuk yang sama. Okay, the ideal one untuk restkan dia adalah 30 minit. Tetapi dalam video ni saya cuma biarkan dia lebih kurang 20 minit saja, sebab anak-anak pun waktu tu dah bising nak makan. Tada. Okay, selepas 20 minit. Okay, selepas 20 minit kita boleh lihat yang orang kata apa, tepung tu dah start kembang sedikit. Okay, sebenarnya nak cantik lagi dalam 30 minit ataupun 40 minit lah, itu lebih cantik, dia akan kembang lagi cantik. Tapi sebab anak-anak saya nak makan dah cepat, so dia orang pun dah orang kata dah kacau saya kat sebelah tu, sebab saya kena buat voice over ni, bising sangat. Okay, dia orang pun nak main juga tepung, jadi kita pun inilah cepatkan. Okay, selepas tu apa yang kita perlu buat adalah kita uli lagi sedikit dan kemudian kita buatkan pecah-pecahkan kepada bahagian-bahagian kecil lah. In this case saya menggunakan kaedah sama seperti buat roti canai, iaitu membuatkan beberapa bola. Okay, so kita buat macam ni lah. So nak press dan buatkan bulatan. Okay, so saya bahagikan dulu. Ada selebih tu anak-anak saya ambil lah. So semua nak suan sikit, dia orang pun nak uli juga, dapatlah banyak tu. Okey, dan kemudian kita kemaskan lagi bulatan. Okay, menggunakan kaedah ini. Ini adalah kaedah yang sama untuk membuat bulatan tepung roti canai. Okey, sebenarnya tak buat pun tak apa, tapi just nak nampakkan dia kemas. Okey, so,
kita buatkan macam ni. So korang boleh tengok ni lah cara sama orang buat roti canai. Okay, buat ataupun kalau tak tahu nak buat, just gulung-gulung macam ni pun dah okey. Okay, saya cepatkan video. Cepatkan video. Okay, cepatkan video sehinggalah kesemuanya saya buat dengan sekata. Okey, dah sudah. Ambil sedikit tepung. Okey, boleh taburkan di atas. Okey, berbola-bola tepung tadilah, berbola-bola roti tu. Dan biarkan sekejap. Okey, kita tutupkan dahulu lebih kurang 5 atau 10 minit lagi. Okey. Pada masa yang sama, korang boleh sediakan papan dan juga tempat penguli. Okey. Okey, sediakan papan dan papan penguli lah. Okey, so ni saya ada tapan penguli dan sediakan sapukan sedikit tepung dan uli sehingga dia rata. Okey. Right, uli sehingga dia rata. Macam ni cara dia. Okey, ulikan sehingga dia rata, sehingga membentuk bulatan. Ya, so macam tu. Yang ni terpulang lah. Kalau nak rasa tebal sikit, just buat, tak perlu nipis sangat. Okey, dan pada tu sambil-sambil tu boleh hand stretch kan. Kalau korang tak ada penguli, boleh buat cara kaedah ini, iaitu hand stretch saja. Dan panaskan kuali. Saya guna stickless pan ni. Jadi masak dia tanpa minyak. Okey, masak dia tanpa minyak, hanya guna stickless pan. Dan panaskan kuali pada suhu api sederhana dan letakkan saja. Okey, saya akan tunjukkan macam mana api dia tu. Tapi boleh agak lah api kecil dan sederhana. Macam tu dah cukup. Dan masak satu side. Okey, satu side sehinggalah tepung tu naik. Okey, dia akan agak naik sedikit. Masa kita uli tu nipis, tapi bila kita dah masak, dia akan naik sedikit. Dia akan jadi tebal sedikit. Okey, so dah sudah masak satu side, bolehlah balikkan. So korang boleh nampak sekarang bentuk roti dia dah pun terhasil. So dia jadi tebal. Okey, so ginilah cara dia. Masak satu side dan bila dah sudah, okey, bolehlah gosok-gosok sikit ke macam mana, ataupun biar saja pun tak ada masalah, lebih kurang beberapa minit. Dan bila tengok satu side lagi akan masak dan bentuk dia adalah lebih kurang ini. Familiar tak roti ni? Kan mesti korang familiar betul. Roti Turki lah, roti Arab lah orang panggil. So macam-macam lah nama dia. Tapi normally orang akan panggil dia flat bread ataupun roti rata. Okay, so macam tu lah. Right, saya pun buatlah satu bentuk love dan bagi pada isteri saya, dan dia sangat happy. Okay, so barulah romantik, betul tak? Okay, dan inilah hasilnya. Bila kita siap, dia akan hasilkan roti yang sangat lembut, sedap untuk dimakan. Boleh cecah dengan kari, sambal ataupun rendang dan lain-lain lah. Okay, so memang sedap. Kemudian inilah roti love yang saya buat tadi, dan saya berikan pada isteri saya. Okay, nice tak? Romantik tak? Kakak. Okay, dan akhirnya apa lagi? Makan.